Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Hari ini kita dapat teruskan lagi kelas PDPL kita dalam subjek sains tahun 2. Alhamdulillah. Hari ini Rabu 7 hari bulan 7 2021. Untuk pembelajaran pada hari ini, kita akan menggunakan buku sains kafah, insyaAllah. Hal ini Muallim nak bersama kamu ada buku sains kafah. Okey. Hari ini kita akan masuk kepada tajuk yang kelima, muka surat 23. Okey, semua kamu boleh ambil buku sains kafah kamu. Tajuk yang kelima, pertumbuhan haiwan. Okey, insyaAllah dalam sains kafah ni kita akan ulang kaji sedikit apa yang telah kita belajar dalam unit 4 buku teks sains KSSR. Hari ini untuk sains kafah ini kita akan mengulang kaji sedikit apa yang telah kita pelajari di dalam unit 4 haiwan sebelum ini. Okey. Apa yang nak kita di dalam sains kafah ini? Okey, cuba kita lihat di bawah sekali tu, objektif pembelajaran. Di akhir pembelajaran murid dapat 1. Membezakan perubahan yang berlaku dalam pertumbuhan haiwan, iaitu dari segi saiz, berat dan rupa. Okey, dan yang kedua, mengenal pasti jenis anak haiwan yang mempunyai rupa dan bentuk yang sama. Dan yang ketiga, menyatakan kekuasaan dan kebijaksanaan Allah dalam penciptaan haiwan. Okey, dan cuba lihat pada objektif yang pertama dan yang kedua adalah lebih mirip ataupun ulang kaji semula dalam unit 4, iaitu dulu kita dah belajar merupai kami serupa, kami berbeza. Yakni ada haiwan yang bila dilahirkan dia serupa terus, menyerupai induknya atau menyerupai ibunya. Ada juga haiwan yang bila dilahirkan atau bila dia menetas daripada bertelur, dia berbeza dengan induknya ataupun berbeza dengan ibunya. Dan juga kita telah pelajari di dalam unit 4 kitaran hidup haiwan. Hari ini kita nak kita nak ingat balik apa yang telah kita pelajari. Cuma kita akan ada unsur-unsur penambahan dalam sains kafah. Okey. Jadi jom kita tengok ayat Al-Quran surah Al-Luqman muka surat 23. Muallim baca. Jom sama-sama kita baca dah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bassa fiha min kulli dabbah wa anzalna minas samaa'i ma'an fa anbatna fiha min kulli zawjin karim. Maksudnya, dan berkembang biakkan segala macam jenis makhluk bergerak yang bernyawa di bumi
Dan kami turunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan padanya pelbagai tumbuh-tumbuhan yang baik. Surah Al-Luqman ayat 10. Okey. Lihat di bawahnya, ada cantik ni. Ada padang rumput, ada haiwan, ada kambing biri-biri, ada lembu, ada rama-rama, ada itik, ada ayam. Okey, cuba lihat apa yang dia kata ni. Selain manusia, Allah menjadikan pelbagai jenis haiwan. Tahukah adik-adik, apakah yang berlaku semasa haiwan membesar? Dia tanya kita. Apa yang berlaku kepada haiwan semasa membesar? Menunjukkan Allah ni bijaksana. Bijaksana Allah ni mencipta sampai kita pun tak terfikir kan. Jadi Allah ni maha bijaksana yang menjadikan pelbagai jenis haiwan, dan semasa ada yang haiwan yang dilahirkan, ada yang menyerupai terus. Tapi ada juga haiwan yang pada kecil ni dia lain dahulu. Dia contohnya kalau nyamuk, dia akan menjadi larva dulu, kemudian barulah jentik-jentik, barulah menjadi nyamuk. Okey. Haiwan berubah dari segi saiz dan berat semasa proses pertumbuhan membesar. Haiwan ni macam kita jugalah kan. Manusia ni daripada kecil dia bayi, kemudian dia kanak-kanak, remaja, jadi dewasa, jadi orang tua. Begitu juga haiwan. Okey. Kebanyakan anak haiwan mempunyai rupa bentuk yang sama dengan dewasa. Tetapi ada juga yang rupa bentuk anaknya tidak sama dengan yang dewasa. Okey, seperti mana muallim kata tadi, ada Allah Subhanahu Wa Taala mencipta haiwan ni, ada apabila dia dilahirkan, maka dia menyerupai dengan ibunya atau menyerupai induknya, tapi ada yang tak menyerupai. Okey. Cuba lihat muka surat 24. Aktiviti 1. Aktiviti 1, adik-adik bantu anak-anak haiwan ini untuk mencari ibunya dengan memadankan gambar-gambar di bawah. Okey. Dia suruh kamu padankan. Mana ibu, mana anak, mana ibu. Okey, ini apa ni? Nombor 1. Cuba lihat nombor 1 ini kambing, anak kambing. Mana ibu kambing? Okey, kamu padankan. Okey, padankan. Okey, begitu. Yang lain kamu boleh jawablah. Ini anak itik, anak harimau. Ni, ni tak menyerupai induknya atau ibunya, iaitu larva. Kamu boleh padankan dengan nyamuk. Okey. Baik. Muka surat yang seterusnya, muka surat 25. Sekali lagi. Rupa bentuk anak haiwan yang sama dengan yang dewasa. Okey. Yang ni, kamu tahu tak apa haiwan yang menyerupai? Jom kita baca lagi. Kebanyakan haiwan mempunyai anak yang sama rupa bentuknya dengan yang dewasa. Contohnya, okey, ini dia bagi contoh. Apa ni? Sama-sama. Arnab. Okey. Subhanallah, comelnya arnab ini. Adik-adik lihatlah anak-anak arnab ini sama rupa bentuk seperti ibunya. Okey. Jadi di sini ditanya kepada kita kan. Cuba adik-adik senaraikan haiwan-haiwan lain yang anaknya sama rupa bentuk apabila dewasa. Okey. Yang ni pun kita
dah pelajari dulu. Cuba kita lihat. Ulang kaji. Tengok dulu dalam buku teks. Buku teks sains KSS kamu. Ni. Saya ingat ni. Anak yang serupa dengan induknya contohnya lembu, badak air, harimau, belalang, beruang. Ini yang apabila dilahirkan, dia menyerupai ibunya. Okey, dan ada juga yang tidak serupa dengan ibunya atau induknya. Katak yang dia daripada kecil telur jadi berudu. Bila jadi berudu baru jadi anak katak. Kemudian baru jadi katak dewasa. Kalau rama-rama, dia jadi larva dulu. Kemudian jadi anak rama-rama. Okey, begitu. Seterusnya, kamu boleh jawablah. Ni anak-anak ada, kamu boleh jawab di bawah ni apa yang dia nak, iaitu haiwan-haiwan yang serupa bentuknya dengan induknya. Okey. Baik. Dan juga aktiviti 4. Aktiviti 4 muka surat 27. Jika adik-adik bijak dan pandai, cuba isikan jadual yang diberi dengan binatang-binatang yang terdapat di dalam silang kata di bawah. Okey, di dalam silang kata ni ada dia bagi jawapan, ada rupa bentuknya anaknya sama dengan dewasa. Rupa bentuk anak sama dengan induknya, ada jawapan bagi rupa bentuknya anaknya tidak sama dengan dewasa. Okey, sebagai contoh sini Muallim nampak apa ni? Singa. Ni. Singa. Okey, jadi kamu tulis. Singa sama tak? Dia apabila dilahirkan sama. Okey, jadi kamu tulislah. Rupa bentuknya sama. Singa. Rupa bentuk anaknya sama dengan dewasa, iaitu singa. Tulis di sini. Oleh kamu boleh jawab. Okey, dan akhir sekali pembelajaran kita. Kenali nama Allah, Asmaul Husna, nama-nama yang cantik bagi Allah, iaitu Al-Hakim. Al-Hakim, Allah yang maha bijaksana. Bijaksana Allah ni yang telah menciptakan yang dan memelihara segala kejadian dengan kerapiannya sebagai bukti kekuasaannya. Maha suci Allah. Allah ni Al-Hakim. Allah ni maha bijaksana. Allah ni cipta haiwan, cipta manusia, cipta tumbuh-tumbuhan, dan kita tak kalau kita tak belajar ni macam mana kita orang hidup nyamuk, kita orang hidup lembu, kambing. Jadi kita tak tahu, oh begini rupanya sebelum menjadi katak. Sebelum menjadi katak, anak katak menjadi berudu dahulu. Itulah kekuasaan, kebijaksanaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey, jadi itu sahaja apa yang telah kita belajar pada hari ini. Semoga ambil manfaat apa yang kita belajar dalam tajuk sains kehidupan kita ni. Ada kekuasaan, ada kebijaksanaan Allah yang Allah ciptakan, Allah aturkan, yang kita tidak tahu. Okey, terima kasih kerana mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.